Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In uridu illa al-islaha mastata' wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis yang diadakan, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, Datuk Pengurusi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para ulama, para ustaz yang hadir dalam kuliah subuh kita pada pagi yang berbahagia ini. Pada pagi ini saya mengambil sedikit kesempatan sementara kita menunggukan pukul 7 lebih begitu untuk kita mendengar sedikit huraian ataupun ulasan berkaitan dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ialah kematian yang baik. Kalau kita merujuk kepada nas Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 102, yang sering kita dengar dalam khutbah Jumaat ni, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Kemudian di sana ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Ta'ala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu didatangi oleh keyakinan. Yakin di situ dengan makna al-maut, iaitu kematian. Dalam kehidupan ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama Allah Ta'ala perintah dengan ayat yang saya sebut tadi, supaya kita menjadi muslim yang bertakwa. Kerana dengan menjadi muslim yang bertakwa, insya-Allah kita juga akan mati sebagai insan yang bertakwa. Untuk membolehkan kita mati sebagai insan yang bertakwa, maka diperlukan kepada kehidupan kita yang bertakwa. Dan kalau sekiranya kita inginkan kehidupan yang baik di sana, iaitu di akhirat, maka kita perlukan kepada kehidupan baik di dunia. Maka kehidupan baik di dunia ini disebut kehidupan yang bertakwa. Takwa ditafsirkan oleh Ubay bin Ka'ab dengan makna berhati-hati dalam hidup. Kita berhati-hati dalam hidup ini kerana terlalu banyak cabaran yang kita hadapi, terutama sekali di zaman moden ini, dengan cara kita mentaati sedaya mungkin perintah yang telah diperintahkan kepada kita olehnya, dan kita jauh sedaya mungkin, jauh sama sekali perkara maksiat, penderhakaan, kemaksiatan dan sebagainya yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Dua perkara ini, dan dua perkara ini sering kita dengar dalam khutbah Jumaat, walaupun satu perkataan yang sudah biasa kita dengar, tapi maknanya sangat mendalam. Pesanan dibuat kepada orang Islam, perkataan itu disebut sekali setiap minggu, tapi makna sangat mendalam. Supaya kita sentiasa berhati-hati dalam gerak kerja harian yang kita buat, dua perkara kita jangan abaikan. Pertama, pastikan yang kita buat tadi memenuhi kehendak tuntutan agama Allah,
Yang kedua, jangan terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan. Itulah dua bentuk ketakwaan. Walaupun saya sebut ini tuan-tuan, nampak sesuatu yang mudah, tapi dari segi hakikat pelaksanaannya sesuatu yang besar dan perlukan kepada mujahadah. Mujahadah ni saya maksudkan ialah kesungguhan, perlukan kesungguhan. Contoh ketika pada pagi ini tuan-tuan datang untuk menunaikan sembahyang subuh di masjid. Kalau tuan-tuan sendiri tidak ada mujahadah, maka kita tak akan sampai ke masjid ini pada pagi. Berapa lama lagi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, orang kampung kita, orang yang setama dengan kita, dia tidak dapat hadir dan tidak dapat menjejakkan kaki ke masjid. Mungkin ada di antara yang sedang tidur, ada yang sudah bergerak ke tempat kerja dan sebagainya lagi lah. Tapi tuan-tuan mati sekalian, kita mulakan hidup kita dengan menjejak kaki di rumah Allah Ta'ala, tempat sumber ketenangan. Ini merupakan satu permulaan yang sangat baik dalam hidup kita. Lepas itu barulah kita mulakan kehidupan seharian kita dengan niat yang ikhlas dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hidupan ini, bila saya sebut husnul khatimah, memang setiap orang di kalangan kita, saya yakin tuan-tuan, kalau kita wawancara setiap orang di kalangan kita, pasti dia akan menjawab, tak ada seorang pun yang berhasrat nak mati dalam keadaan maksiat. Tidak ada seorang pun yang akan menjawab nak mati dalam keadaan melakukan penderhakaan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada. Sebaliknya semua akan jawab masing-masing nak mati di dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni apa tuan-tuan? Dalam bahasa mudah boleh saya sebut, iaitulah kita mati dalam keadaan berbakti kepada agama Allah. Itu poin paling mudah sekali. Ya, ataupun kita mati dalam keadaan, bila saya sebut mati dalam keadaan berbakti pada agama Allah, termasuklah contohnya tuan-tuan, orang yang telah diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk penyakit, misal kata dia redha dengan penyakit yang dialami, dalam keadaan dia berubat ke sana kemari, dia pun redha, maka orang seperti ini kalau dia meninggal, dia juga termasuk dalam arti kata husnul khatimah. Nanti saya akan sebut dalam nota saya sendiri, nota pakai handset ni, tak payah tak buka offshore je ni. Kemudian di sana ada satu hadis yang cukup menggerungkan kita, sebab dalam keadaan kita bertakwa, dalam keadaan kita berhati-hati dalam hidup ini, tuan-tuan kena ingat tidak semestinya hidup kita berakhir dengan kehidupan yang baik. Maksud saya berakhir dengan kematian yang baik. Kadang-kadang kita juga mendengar ada orang mati di dalam keadaan murtad. Kadang-kadang kita mendengar orang mati dalam keadaan melakukan maksiat. Dan ada tidak kurang juga kita mendengar orang mati dalam keadaan menari kemudian mati. Ada satu kisah berlaku di Mesir yang saya ingat kisah itu. Seorang penari wanita yang telah dijemput, dia ada majlis perkahwinan, wanita itu dijemput untuk menari gelek. Orang Mesir kan suka gelek-gelek. Jadi dijemput dia untuk majlis itulah. Jadi dia menari, tetapi takdir Allah Ta'ala pada hari itu dia mati. Jadi dia mati itu di dalam keadaan dia sedang menari gelek tu. Jadi dia menari-menari, tengah-tengah dia pusing sana, pusing, rebah. Bila dia rebah, sebelum itu sebelum dia meninggal ni, sudah ada orang telah memberi nasihat pada dia supaya berhentilah kerja-kerja gelek ni, kerja menari ni. Ada lagi banyak sumber rezeki yang Tuhan buat yang boleh kita cari. Tapi dia tak indah, dia rasa seronok dengan kerja dia. Dan kerja dia tadi melibatkan pendedahan aurat. Lagi kuat dia gelek, lagi memberahikan. Lagi orang tengok, lagi mendapat sambutan, bayaran pun tinggi. Jadi kalau gelek slow-slow, bayaran tak apa tinggi. Kalau laju sikit, tinggi sikit bayarannya. Jadi bila keadaan begitu, tengah-tengah dia sedang gelek tu, jatuh pensang. Bila pensang, orang pun serbu cuba nak menyelamatkan dia, tak dapat diselamatkan. Jadi jenazah dia duduk situ. Sedangkan sebelum tu dia menari, dia boleh terbang sana kemari. Lepas itu orang bawa kain nak tutup jenazah dia. Setiap kali jenazah dia ditutup, maka kain itu akan terbang. Letak kain atas jenazah tu, kain itu akan terbang. Letak kali kedua, dia terbang balik. Seolah-olah macam sama standard seperti penari itu belum mati lagi. Sebab dia rasa dia seronok hidup dalam keadaan mendedahkan aurat. Seronok hidup keadaan orang tengok aurat dia.
Maka begitu hasrat dia, akhirnya bila dia mati, orang pun seronok tengok aurat dia dalam keadaan dia telah mati. Jadi orang tutup pun, ada angin tiba-tiba datang, terbang kain. Tutup, terbang lagi. Begitulah berulang kali. Dan kemudian seterusnya jenazah ini telah dimandikan sebagaimana jenazah orang Islam biasa. Tetapi setiap kali dikafankan, kafan tu tak lekat. Kafan tadi diseleci, dilonggor situ, dia cabut di sini, keluar di sini, tu kafan balik, cabut di sini, longgor. Jadi pening, satu kapang tu jadi pening. Ini tidak pernah berlaku. Kita kafan sini, dilonggor sana, kita longgor sini, diketak, kita tak sana, dilonggor di sini. Jadi seolah-olah kain kapang tu sendiri tidak restu menutui aurat dia. Jadi tu imam kata, walau bagaimanapun kita kebumikanlah mengikut yang kita termampu. Jadi dia kapanglah dalam keadaan longgor dan sebagainya tu, dan dia dikebumikan. Ini salah satu contoh lah. Itu salah satu contoh yang pernah berlaku di sebuah negara Arab. Mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa'iyadzabillah min dzalik. Itu satu contoh. Contoh yang kedua saya masih ingat. Juga saya ambil kisah berlaku di negara Arab. Ada seorang perempuan naik bas mini, dan di dalam bas mini tadi dia telah ditegur oleh seorang makcik pasal dia berpakaian kurang sopan. Orang panggil kurang sopan lah dalam bahasa kita. Tetapi bila makcik itu tegur, dia melenting. Dan makcik itu bercakap tentang syurga, neraka, tentang pahala dan dosa, begini satu persatu dalam bas berkenaan. Dia melenting, bahkan dia makin hamu makcik itu. Bahkan dia menggunakan handset dia. Dia dapatkan satu handset dia, dia serahkan kepada makcik itu. Dia kata kalau apa yang makcik kata tadi sebagai betul, ada dosa, ada pahala, ada neraka, ada syurga dan sebagainya, cuba makcik telefon Allah Ta'ala, tempahkan satu neraka untuk saya. Bukan syurga. Kalau syurga boleh tahan lagi. Dia suruh telefon Allah Ta'ala, tempahkan satu neraka untuk dia. Jadi kalau kita kata menyindir makcik tu lah, makcik tu bila dia kata begitu, dia pun senyap, tak kata apa. Kemudian seterusnya wanita tadi, gadis tadi duduk. Setelah duduk, mini tu jalan sampai kepada stesen dia, lokasi yang ditujui. Semua penumpang turun, dia tidak turun. Semua penumpang turun, dia seorang tidak turun. Jadi dia turun, dia duduk je, duduk atas kursi dia. Jadi driver pun gerak dia, sebab dah sampai. Bila gerak, didapati rupanya dia sudah meninggal. Tetapi yang peliknya dalam kisah ini, tuan-tuan, yang pelik, jenazah dia duduk di situ dan dia tidak ada tanda-tanda macam baru kena bakar. Tetapi bila orang pegang tubuh dia tu, panas. Pegang tubuh dia macam dia baru terbakar. Nak sentuh tak boleh. Jadi kata driver, kita biarkan dulu. Kita biar lebih kurang setengah jam. Kita biarkan 2 jam tadi. Dia nak sentuh kali kedua pun tak boleh. Hingga terpaksa dia panggil, kalau kita Malaysia ni Jepan lah. Lepas 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, barulah dia boleh sentuh. Tapi masih panas. Dia punya badan dia tu masih panas, seolah-olah ia telah dibakar. Ini salah satu. Dan peristiwa ini tuan-tuan telah pun disiarkan dalam sebuah akhbar. Ada sahabat kita hantar kepada saya duk baca dalam bahasa Arab lah. Ini sebagai satu contoh pada kita, kematiannya dikira sebagai kematian su'ul khatimah dari segi zahirnya, walaupun dari segi hakikatnya kita tak dapat nak hukumkan sebagai su'ul khatimah, tetapi zahirnya begitu. Yang ketiga, contoh berlaku husnul khatimah, tuan-tuan. Seorang mujahidin, saya dah sebut dulu dalam kisah saya, seorang mujahidin yang telah terkorban kerana menentang Israel. Dan beliau ini telah kisah beliau telah dimuatkan dalam majalah Syria, namanya majalah As-Sabil. Laki-laki ini berjuang menentang Israel dan dia telah ditembak mati. Telah ditembak mati. Lepas ditembak mati, orang tanan dengan bendera Palestin sekali lah, tak bendera kat dia semua. Tanan selepas selesai, orang masyarakat Palestin ni setelah dia kebumikan, dia pun tinggal, selesai lah. Benda tu berlalu sampai 15 tahun. Dan bila tiba 15 tahun ni, mak dia meninggal. Mak dia berpesan, kebumikan dia di sebelah anak dia. Jadi orang Arab, kubur dia tak sama kubur kita kat Malaysia ni. Kubur kita bukan gali, orang Arab dia gali, dia satu lubang besar, dia bakal letak gitu dalam. Jadi dia pesan kepada orang kampung, kebumikan dia di sebelah anak dia.
Jadi setelah itu orang kampung uruskan jenazah dia, lalu dikebumikan di sebelah. Tapi yang peliknya, bila digali kubur tu tuan-tuan, sebelah kubur anak dia tu, di situ orang sudah nampak jenazah anak dia. Orang agak pakai letak-letak jenazah. Dan bila tengok jenazah anak dia, walaupun anak dia itu sudah pun meninggal lebih kurang 15 tahun, sedikit pun jenazah anak dia itu tidak jejas. Dengan bendera-bendera yang meliputi tubuh dia itu pun, sikit pun bendera pun tak jejas. Dah mati lebih kurang 15 tahun kerana berjihad menentang Israel. Itu sebagai satu contoh kematian yang kita katakan sebagai husnul khatimah. Imam Ahmad bin Hanbal, contoh keempat, beliau meninggal sebagai seorang ulama yang memperjuangkan sunnah dalam hidupnya. Sehingga ke dalam kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan disebutkan, Imam Ghazali sebut, Imam Ahmad bin Hanbal ini setelah dia meninggal, ada orang bermimpi, ada orang anak murid dia bermimpi jumpa dia dalam keadaan dia memakai satu mahkota yang sangat indah. Apabila ditanya apa kelebihan dia anugerahkan dia dengan anugerah seperti itu, dia menjawab hasil daripada usaha dia menegakkan sunnah dalam kehidupan dia masa atas dunia dulu. Allah Ta'ala bagi begitu. Kemudian ada seorang ulama mazhab Hambali meninggal dunia, dan beliau telah dikebumikan di sebelah kubur Imam Ahmad. Yang pada masa proses penggalian kubur itu dibuat, masa tu orang yang menggali kubur tadi, dia bertembung dengan jenazah Imam Ahmad ni. Pada masa itu jenazah Imam Ahmad sudah pun berlalu lebih kurang 200 tahun. Bukan setahun, 200 tahun jenazah itu. Dan mereka menceritakan bahawa jenazah tadi masih lagi berbau harum. Seolah-olah ada satu kasturi yang berada di atas dada jenazah tu, atas kain kafan, dalam keadaan sedikit pun tidak jejas. Dia sudah pun berlalu lebih kurang 200 tahun. Bayangkan. Ini sebagai contoh yang keempat, yang kelima saya sebut tadi, sebelum saya pergi kepada fakta ni. Dan yang terakhir saya nak sebut di sini tuan-tuan, iaitu jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah terbongkar pada tahun 1960-an gitu, disebabkan oleh banjir berlaku di kawasan Madinah. Bila air banjir itu terlalu kuat, dia telah menghakis kawasan kubur Baqi'. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ada Baqi' di situ, kubur Medan Uhud, dan di situ ada kubur Abdullah bin Jahsh bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi apabila hakisan air terlalu kuat, mayat timbul. Masa itu mayat timbul, dan salah satu mayat timbul itu ialah mayat kepunyaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ulama-ulama masa itu panggil semua sekali. Mereka tengok dia punya tangan dia tu masih lagi tidak jejas, tangan Hamzah tu. Walaupun bahagian depan dia semua sekali itu sudah pun wampau, maknanya kalau kita kata tak ada benda dah sebab dia dicincang. Yang lain hak masih ada tu kekal macam biasa. Jadi dia sudah meninggal lebih daripada 1000 tahun. Kita ada sekarang 1437 kan. 1000 tahun lebih tuan, dia meninggal. Itu sebagai contoh. Dia meninggal di medan Uhud, iaitu meninggal setelah ketika dia sedang melakukan jihad. Ini beberapa contoh. Jadi sekarang ni berbalik pada apa yang saya nak sebutkan pada pagi ni tuan-tuan. Inilah yang dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua perkara, dua jalan, iaitu jalan kebaikan untuk dia ikuti atau jalan keburukan untuk dia jauhi. Jadi surah pada kita tuan-tuan. Saya sebut dua tadi, kita nak pilih yang mana satu? Kita nak pilih mati baik atau kita nak pilih mati buruk? Kalau kita nak pilih mati baik, hidup kita mesti berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita berdoa, biarlah doa kita tu selaras dengan perbuatan kita, baru betul. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan pada kita kesihatan, maka jangan selepas pada berdoa tu kita bawa kereta laju-laju, contohnya lah, dengan tidak ada sebab yang munasabah. Ini boleh mengundang kepada aksiden. Tadi kita doa supaya kita selamat. Begitu juga selepas kita doa supaya dikurniakan kesihatan, tiba-tiba kita risau rokok, atau kita gantikan rokok tu dengan vape. Ini semua benda-benda yang memusnahkan diri kita. Ya, begitu juga amalan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman besar. Maksiat juga satu kezaliman. Ya, wa man yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim.
Jadi dia kata, siapa yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun dengan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapati Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha pengasihani. Itu saya nak sebut. Kemudian seterusnya, ada satu hadis yang selain daripada hadis dan juga ayat yang saya sebutkan tadi, iaitu hadis sahih. Yang hadis sahih ini menyatakan, wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' wa yasbiqu alaihi ataupun fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang lelaki itu pada awalnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jaraknya dengan syurga itu lebih kurang satu zirak. Satu zirak ni maknanya satu hasta sahaja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia telah beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Apa tuan-tuan? Nak jelaskan kepada kita berdasarkan hadis ini, dari sudut kematian, yang kita hanya boleh berdoa kepada Allah, minta mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kadang-kadang apa yang kita minta itu tidak berlaku. Ada juga begitu tuan-tuan. Sebab apa? Ini, dia tertakluk kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Dah buat baik macam mana sekalipun, kadang-kadang last minute itu kadang-kadang bertukar. Sebab tu kita dengar, pelik juga simpulan-bersimpulan. Pada peringkat awal, peringkat mudanya, dia rajin ke masjid. Peringkat tua dia jadi pelik, tak jejak kaki lagi ke masjid. Dan ada pula individu yang mana muda tak rajin, tidak selalu ke masjid, tapi tua dia dah berubah sikap dia. Itu kan. Innama al-a'malu bil khawatim. Dalam hadis Bukhari sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amalan itu nilai sebenarnya tuan-tuan, bila orang tu nak mati, waktu yang sebenarnya. Jadi kita minta supaya amalan yang kita buat pada zaman muda sampai zaman tua, ia berjalan secara istiqamah. Waktu paling penting sekali tuan-tuan. Kemudian bagaimana kita nak jadikan amalan kita ni ataupun kematian kita ni tuan-tuan disebut sebagai kematian husnul khatimah. Pertama, mudah aja. Pertama tuan-tuan, mintalah doa kepada Allah tiap kali kita lepas sembahyang fardu, supaya kita ni dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Minta. Pertama minta dulu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sentiasa minta. Ingat aja, kalau tuan-tuan terlalu kerap mengetuk pintu, orang yang degil macam mana pun, kalau kita kerap minta buka pintu, kita ketuk pintu, kita minta dia bukakan pintu itu, maka akhirnya dia akan buka pintu itu. Allah Ta'ala, bila kita kerap minta dengan dia, dengan cara kita doa, insya-Allah akhirnya Allah Ta'ala akan perkenankan doa. Jadi minta selalu, Allahumma makhtim lana husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa tu nombor satu. Walaupun doa tu nampak kecil tu, doa tu nampak kecil, doa nampak kecil tuan-tuan. Ada satu kisah benar di Johor, dia pernah berlaku ni. Dia kalau cakap dengan kawan dia akan kata, saya kalau boleh nak minta doa dengan Allah Ta'ala, kalau mati biarlah mati masjid. Saya tak nak mati di jalan, saya tak nak mati di rumah, saya tak nak mati di hospital, saya nak mati kalau boleh di masjid. Dia cakap dengan kawan dia, itulah dia yang cakap. Sehinggalah tuan-tuan mati sekalian, memang betul. Jika dia sedang cakap pada masa itu, dia telah menghembuskan nafas terakhir di masjid bersama kawan dia. Kita minta, tapi biarlah permintaan kita itu selaras dengan perbuatan. Jangan pula kita nak minta mati di masjid, minta mati di masjid, tapi kita pergi kelab malam, tak jadilah. Ya Allah, takut kurniakanlah mati sebagai orang bertakwa. Kita berjoget, tak jadilah tu. Antara perkataan kita dengan perbuatan kita tu tidak selaras. Macam tadilah, ya Allah, takut kurniakanlah kesihatan kepadaku. Kita ambil rokok, kita ambil vape, benda tak selaras. Jadi tak selaras, tak mungkin. Jadi biar ada selaras antara niat kita dan juga amalan kita. Itu yang pertama. Doa ini tuan-tuan, saya dah selalu sebut hadis. Hadis ini nilai sebagai sahih, iaitu wa inna min a'jazin nas man ajaza bid-du'a. Tolong ambil peringatan tuan-tuan. Antara manusia yang paling lemah dalam hadis itu, antara manusia yang paling lemah ialah manusia yang tidak mampu berdoa. Sebab doa ini sesuatu yang tidak perlu dibayar. Doa ni siapa-siapa boleh buat. Dan doa tidak terbatas kepada bahasa Melayu, tidak terbatas kepada bahasa Arab.
Apa bahasa pun boleh dibaca. Walaupun ulama mengatakan paling afdal kita berdoa dalam bahasa Arab. Bukan bermakna bila kita baca doa dalam bahasa Melayu, Allah Ta'ala kata, oh, baca doa lah boh, kok Melayu pula. Payah aku nak faham. Tak ada. Kita baca doa apa bentuk sekalipun, dalam bahasa apa pun, insya-Allah Allah Ta'ala tu maha mendengar, dia maha mengetahui bahasa-bahasa yang kita guna, dia akan perkenankan doa kita. Minta doa selalu. Minta doa bukan untuk kita saja, tuan-tuan, keluarga-keluarga kita. Keluarga kita dan sebagainya. Kita tengok seorang-seorang. Saya baru 2 minggu lepas, guru saya. Dia selalu, kalau cakap dengan dia kata, kalau boleh, nak mati dekat ibadat lah. Dan ibadat itu pula, kalau boleh, di Mekah lah. Jadi, pada masa dia nak mati, tuan-tuan, hari dia daftar nak pergi umrah. Doktor tidak membenarkan dia naik kapal terbang sebab dia ada masalah usus, penyakit dia agak serius, dia tahap 4 penyakit usus dia, tak benar naik kapal terbang. Bila tak benar naik kapal terbang, dia jumpa doktor, dia merayu tolong, kan, dia berilah peluang kepada saya sekali ni, saya nak pergi ke Mekah, nak pergi sangat-sangat ke Mekah, tolong buatlah perakuan sikit yang melayakkan saya. Kalau saya ada penyakit pun yang lah, yang masih lagi melayakkan saya pergi ke sana. Ataupun kalau saya sakit pun, kurang-kurang saya boleh masuk hospital di sana dan sebagainya. Doktor buat perakuan. Dia boleh pergi. Dia pergi di sana, alhamdulillah sihat. Dia boleh buat umrah, dia boleh doa, dia bercakap, dia boleh baca kitab, alhamdulillah. Dia seorang ustaz, alhamdulillah. Tiba hari Jumaat, pagi itu dia masih beribadat dengan baik. Kemudian sapa sesi solat Jumaat, dia sembahyang Jumaat macam biasa. Sebaik saja selesai sembahyang Jumaat, dia balik ke hotel dia terus menghembuskan nafas yang terakhir. Hari Jumaat dia mati. Jadi kita tahulah, kalau dalam nota saya sebut ni, salah satu ciri orang yang mati husnul khatimah, iaitu orang yang mati pada hari Jumaat dan malamnya. Mati pula di sana, iaitu di tempat yang suci, dalam keadaan ibadat, di Makkah Mukarramah. Kena doa sentiasa. Kena doa sentiasa. Yang kedua, amalan kita saya sebut tadi, tuan-tuan. Doa mesti selaras dengan amalan kita. Jadi nak mati itu dia kena perancangan, kena mula daripada sekarang. Bukan kata saya sekarang ni tak perlu buat perancangan sebab saya masih muda. Nanti tua-tua penceng-penceng baru saya buat perancangan nak mati tu, saya pergi ke masjid, tak tinggal sembahyang, saya buat baik, banyakkan sedekah dan sebagainya. Tak, ia kena sekarang. Sebab mati itu, tuan-tuan, kita tak tahu bila dia akan datang. Jadi alangkah baiknya kalau seorang itu dia mati dalam keadaan dia sedang berjasa besar kepada negara. Contohnya, Nabi SAW, baginda wafat, dipanggil oleh Allah setelah tugasnya selesai, mentadbir negara selesai, berdakwah selesai, menyebarkan Islam selesai, semua sunnah-sunnah dah selesai, baru dia dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan umurnya 63 tahun. Tuan-tuan tahu tak? Umur 63 tahun ini, kita lihat dari satu sudut, bagi kita, bagi orang yang suka, orang yang ada pengalaman jaga orang sakit, tuan-tuan, berat. Orang yang ada pengalaman jaga orang sakit memang berat. Banyak dah saya bercakap secara tidak langsung dengan individu-individu. Kita tanya dia, isteri kerja kat mana? Dia kata isteri saya dah tak kerja, isteri saya sakit. Kita tanya berapa tahun sakit? Lama dah, 10 tahun. Yang ni kata 5 tahun, yang tu kata 4 tahun, yang ni kata berbelah-belah tahun, yang tu kata puluh-puluh tahun. Habis pakcik, saya berkhidmat untuk isteri saya lah sekarang dia. Menjaga orang sakit, tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah. Kadang kita menjaga orang sakit, kita lebih sakit daripada orang sakit. Nak orang yang tidak sabar. Kalau tak sabar, kita urus sikit 2-3 kali, kita pun doa, ya Allah, aku mati cepatlah kawan ni, senang aku. Kita kira nak suruh dia mati je. Dan kadang-kadang setengah orang, dia bercakap, bila kita pergi rumah dia, kita kata, pakcik macam mana? Allah dia. Sakit ni, payah, kita terpaksa buat gini, kita terpaksa buat gini. Boleh tak ustaz, kalau kita doa, kita main ajak di masjid, suruh dia mati derah. Pulak. Dia suruh buat semayang ajak. Orang semayang ajak malam Jumaat untuk dapat luluh periksa, dia suruh mati derah. Dah pasal apa suruh mati derah? Senanglah sikit kita ni. Nak buat kerja tak boleh, pada duduk layang dia je. Dah begitulah sifat orang sakit. Dia bukan orang sihat. Orang sihat layanannya lain, orang sakit layanannya lain. Nak ceritanya berat layan orang sakit ni kan. Maka Nabi Allah Ta'ala matikan dia dalam lingkungan umur 63 tahun, satu status umur yang mana tidak menyusahkan orang lain.
Dia masih mampu berdikari, orang panggil. Nabi meninggal dalam keadaan tidak menyusah, wafat dalam keadaan tidak menyusahkan orang lain. Kan kita sekarang wafat, kita sakit lama, dan kita susahkan orang lain berpuluh-puluh tahun, berbelah tahun, bertahun-tahun. Nabi tidak menyusahkan orang. Dan baginda wafat dalam keadaan menyelesaikan tugas dengan jaya. Lepas tu kita tengok pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mentadbir negara, tuan-tuan. Dia menghantar pasukan tentera untuk mementeras golongan murtad pada zamannya. Waktu dia mengambil tampuk pemerintahan negara ni, masa tu negara menghadapi kisah besar murtad. Ada orang tidak mengeluarkan zakat. Satu, ada orang memisahkan antara zakat dengan solat. Jadi ada yang mengatakan bahawa solat tidak wajib lagi. Tidak kurang mengatakan zakat tidak wajib lagi. Dan ada yang cuba memendekkan fardu-fardu sembahyang. Jadi 5, jadi 3, macam-macam ajaran sesat muncul pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau kental. Sehingga ke Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair kata, ini cerita Urwah lah. Urwah kata, pada masa pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil tampuk pemerintahan, dia mula-mula dilantik menjadi khalifah, tuan-tuan majlis sekalian. Pada masa itu orang Islam menghadapi gejala murtad secara besar-besaran. Maka pada masa itulah Urwah Az-Zubair kata, umat Islam kal ghanam fi lailatin muslimah. Dia kata umat Islam pada masa itu tidak ubah bagaikan kambing-kambing yang berada pada waktu malam. Kalau orang biasa pelihara kambing, kalau tak biasa kambing, kita tanya dia tak faham. Tanya orang biasa pelihara kambing. Orang biasa pelihara kambing, kalau kambing waktu malam lagu mana? Dia jalan macam ni. Lebih kurang sama macam kita jalan dalam keadaan gelap. Kalau tuan jalan gelap meraba-raba gitu, kambing pun sama. Bahkan kambing lebih teruk. Artinya berdasarkan kenyataan Urwah bin Az-Zubair tadi, tuan-tuan, menunjukkan apa? Umat Islam tergaba-gaba pada peringkat permulaan. Abu Bakar As-Siddiq memegang terapuk pemerintahan negara, tapi dengan semangat yang kental, dia telah membentuk 10 pasukan tentera. Di antaranya diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, dan semua orang-orang murtad tadi berjaya dihapuskan, negara kembali kepada aman. Kemudian Abu Bakar mentadbir macam biasa, sampailah dia demam, dan akibat daripada demam tadi berakhir dengan kematiannya. Dia memerintah 2 tahun lebih, tapi dia telah mencatatkan rekod cemerlang dalam pentadbirannya walaupun 2 tahun lebih. Tak lama, 2 tahun lebih, tapi cemerlang. Orang tiada sebut kualiti pentadbirannya sampai sekarang. Artinya tuan-tuan, dia mati dalam keadaan berbuat satu amalan besar. Sebab tu orang jiwa besar, tuan-tuan, dia akan buat benda besar. Orang yang jiwa kecil, benda kecil akan jadi isu. Orang jiwa besar, tuan-tuan, benda kecil dia tak akan jadi isu. Ya, macam kita kata anak kita, dia minum air, gelas tu jatuh. Tapi seorang bapak yang berjiwa besar, dia tak jadi isu. Jatuh, okey, dia ambil je. Tapi kalau bapak tu tak ada jiwa besar, tuan-tuan, anak minum air, jatuh gelas tu, kita akan belebel 2 hari 2 malam. Budak tu jatuh gelas, pasal kita jadikan itu isu besar. Kalau orang itu betul-betul berjiwa besar, dia tak tengok. Oh, dah apa, sikit aja tu. Ya, macam tentera kita, tuan-tuan, zaman komunis dulu. Biasanya mana-mana skor kita ditembak oleh musuh, tak kira lah kena bahagian mana sekalipun, biasanya dia ajar. Sebab saya masa saya terlibat juga dalam tentera. Tapi tak lama lah, tapi ada beberapa perkara pengalaman kita, antaranya dia ajar apa benda tembak, walaupun kawan terparah, kan kita pergi, sikit je tu. Kawan tu nak mati kita, rabuk habis dia. Putus kaki terus kawan tu. Mari saja sikit kacang lah, sikit je. Dia nak ajar satu jiwa besar supaya kawan tu jangan kita membunuh dia sebelum dia mati. Dia parah dah cedera, kaki hilang dah, kita kata Allah putus kaki. 2 minit dia mati kamu. Maknanya dah dalam 2 minit ni, masa tu juga dia mati. Pasal kita telah mematikan dia sebelum tiba dia mati. Sebab jiwa kita kecil. Orang jiwa besar, tuan-tuan, dia tidak. Sebab tu Abu Bakar, dia berjiwa besar, dia mati sebagai seorang yang berjiwa besar. Dalam keadaan sudah berjasa. Maknanya amalan kita dengan niat kita itu mesti selaras. Minta mati yang baik, amalan kita tu biar satu amalan yang baik. Hati itu sentiasa, tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya, niat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada tak dalam hati kita, tuan-tuan, niat nak bertemu dengan Allah Ta'ala? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Siapa benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengan dia. Jadi apa faktor kita benci bertemu dengan Allah? Bukan kita benci, sebenarnya kita tak suka.
Contohnya kerana, tuan-tuan sambil masih sikit 2-3 saat lagi lah, tak banyak. Kalau tuan-tuan jumpa dengan GPG, apa pasal tuan-tuan benci jumpa GPG? Kalau tuan-tuan bertemu dengan polis buat roadblock, apa pasal tuan benci sangat roadblock tu? Pasal hanya orang yang bersalah saja benci roadblock. Kalau orang tu dah bawa lesen, apa salahnya? Dia kata, dia tengok mereka sedang menjalankan tugas. Dia lalu macam biasa. Tunjuk lesen, dia tunjuk lesen. Tapi kalau orang tu tak bawa lesen, orang tu bermasalah, perampok dan sebagainya, dia tengok JPJ, dia tengok polis, dia kata masalah. Masalah dah. Dia akan kongsi. Maka begitulah tuan-tuan, kalau kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, kan, nak mati tu kita akan jadi gelisah. Macam mana? Gelisah ada dua. Gelisah orang nak mati tu ada dua. Pertama, gelisah dalam arti kata dia telah pun beramal soleh. Dia beramal soleh sedaya mungkin. Bila dia nak mati, dia gelisah. Orang tanya dia kenapa gelisah. Dia kata, aku bimbang kalau amalan yang aku buat selama ini Allah tidak terima. Hak tu paling aku takut. Dia dah buat. Yang kedua, orang gelisah, dia tak buat terus. Dia tak buat amalan sebelum tu, dia gelisah nak mati. Dia tanya pasal apa gelisah? Aku tak buat benda satu. Nak bawa bekal macam mana? Maka cuba bayang, dua bentuk kegelisahan. Satu gelisah setelah lengkap, yang kedua gelisah tak ada benda. Hak ni yang kita takut. Gelisah dalam keadaan kita lengkap, waktu lebih sedap, orang boleh terima. Tapi kalau tuan-tuan gelisah, benda bekal tak ada makna gelisah tu. Cuma kita ada kekukuhan dari segi kalimah syahadah saja. Kita gelisah, kita takut, tapi kita tak ada. Contoh tadilah, bila kita tengok JBJ, kita tak bawa lesen, memang kita akan kata, kena dah aku hari ni, kena dah. Kita dah jumpa ke JBJ, kita dah kata, aku kena dah hari ni. Sebab apa kita kata kita boleh kena? Sebab kita tak ada lesen ni. Ataupun kita bawa laju, tadi orang dah tembok daripada jauh, kita dah boleh baca, kena dah, tak lewat dah. Tetapi, kalau orang tu bawa lesen, tuan-tuan, bila dia dah sampai kat JBJ, dia gelisah juga. Gelisah dah kena tahan tu lah. Tapi dia yakin kalau dia kena tahan, dia akan lepas. Sebab yang melepaskan daripada JBJ ada pada dia, ada lesen. Dia tak bawa laju. Dia gelisah juga. Tengok kawan tu, tapi dia akan lepas. Maka begitulah orang yang nak mati. Dia ada dua bentuk kegelisahan. Pertama, gelisah selepas beramal. Kok ni Nabi kata, sesiapa yang gelisah, sedih selepas beramal dan meletakkan satu harapan yang tinggi agar Allah Ta'ala ampunkan dosanya, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Jadi kita nak gelisah tuan-tuan, biar bertempat. Kan, kita nak gelisah amat tak ada. Macam saya selalu cerita pada tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam konteks universiti, kalau pelajar tu tak jawab soalan saya dah dalam soalan pemeriksaan akhir ni, kita bagi beberapa item dalam soalan tu. Dia tak jawab soalan tu, dia gelisah. Dah sabar dia gelisah pun, pasal dia tak jawab. Yang kedua, dia tulis macam mana di kertas tu, Ustaz minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Wallah bagaimanapun harap Ustaz berilah 100 markah. Dia gelisah. Yang kedua, dia tak jawab, lepas tu minta bagi 100 markah. Berbeza dengan pelajar yang gelisah. Dia tanya macam mana Quran? Jawab dah tu, tapi tepat ke tak boleh nak kata tu. Tapi minta bersyarah wi tinggilah sikit. Jadi bila dia begitulah amalan kita. Tuan-tuan dah buat semua sekali. Macam saya sebut, ada seorang alim umur 80 lebih, dia nak mati, disebut di dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Orang alim tu tuan-tuan, sembahyang dia tu, sembahyang berjemaah dia tak pernah tinggal. Di mana ada orang sembahyang berjemaah, walaupun dia keluar dari masjid kampung dia, ada dalam masjid. Dia akan ada dalam masjid. Dia tidak pernah tinggal. Tapi masa dia nak mati, dia gelisah. Bukan saja dia gelisah, dia menangis. Anak murid dia tanya, kenapa Tok Guru menangis? Dia kata, aku gelisah bukan kerana aku tidak beramal. Kamu sudah tahu bahawa aku ni, dia kata, berpuluh-puluh tahun sembahyang berjemaah tu memang ada di masjid. Kamu tahu sudah. Tetapi aku tak tahu sembahyang jemaah yang aku hadir tu Tuhan terima ke tak. Aku tak tahu. Itu menyebabkan aku gelisah. Dan kemudian aku teringat pula dengan firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala terima daripada orang-orang yang baik saja. Aku betul, aku beramal, tapi aku ni orang bertakwa pun aku tak tahu status aku. Tuan-tuan, kalau dia macam gitu tuan-tuan, kita lagu mana? Agak-agak macam mana? Boleh lepas ke? Dia ada tinggal, kita tinggal sama. Kan, lagu mana? Agak-agak lah. Dia hidup menangis pasal dia buat, takut Tuhan tak terima. Sebab itulah, dalam kitab hikam tuan-tuan, dalam kitab hikam dia ada dua. Dia kata orang yang
tidak beramal ada penyakitnya, orang yang beramal ada penyakitnya. Maka perlu kita awas supaya kita tidak terjebak dalam penyakit orang beramal. Orang yang beramal ada penyakit dia, orang yang beramal ada penyakit dia. Jadi perlu, sebab itu setiap kali kita sudah sembahyang, untuk mengelakkan rosak amalan kita tadi tuan-tuan, kita disyariatkan beristighfar. Nampak simple je. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab menyebut, dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Iqna', ini semua kitab mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fiqh Sunnah, ini kitab Fiqh Sunnah. Dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kitab Fiqh mazhab Hanbali. Bila tiba sesi kita berwirid selepas sembahyang, kita start mula-mula wirid apa dia? Apa dia mula-mula? Lepas aja sembahyang, astagfirullah. Cuma dua bentuk. Dalam riwayat hadis sahih disebut, Nabi sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hak tuan-tuan nak tambah astagfirullahalazim, allazi la ilaha illallah, itu boleh teruskan. Cuma nak ceritanya, astagfirullah ni simple, kecil. Setengah orang sebut tak sebut dia astagfirullah. Rupanya nilai astagfirullah tu besar kerana dia berfungsi menampung kelalaian kita dalam sembahyang tadi tu. Penyakit kita dalam sembahyang tu ada, penyakit kita dalam zakat itu ada, penyakit kita dalam bersedekah itu ada, penyakit kita dalam amal makruf nahi mungkar itu ada, penyakit kita dalam buat baik itu ada. Dia ada penyakit-penyakit dia. Maka nak tampung penyakit itu, hatta kalau orang tu berjuang Islam sekalipun tuan-tuan, dia menang, ada penyakit dia. Dan nak mengatasi penyakit itu, Allah Taala kata fasabbih fasabbih bihamdika wastaghfir, bertasbih kepada Tuhanmu, minta ampun. Menang tu, menang. Kita berjuang di medan juang, kita menang lawan bukan Islam. Setelah kita menang, astagfirullah, astagfirullah, kerana takut kita dihinggapi dengan penyakit. Dalam menang tu sebenarnya dia ada penyakit. Sebab itulah apabila Nabi menyampaikan hajjah, dia panggil haji wida, Nabi menyampaikan pidato, semua sahabat bergembira kerana Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dua ayat ni semua sahabat gembira belaka. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq bersedih kerana dia dapat melihat apabila adanya kemenangan tuan-tuan, mesti ada insan-insan yang akan pergi. Jadi dia memahami daripada kata-kata tadi, bukan sahaja Islam itu menang, bermakna Nabi sudah selesai melaksanakan tanggungjawabnya dan dia akan kembali kepada kekasihnya. Jadi itu saya sebut tadi tuan-tuan, perlu, nombor 3 saya sebut tadi, perlu ada dalam hidup kita. Dan akhir sekali saya nak sebut fakta, kalau saya ambil dalam nota ni, Quran Arab ni tuan-tuan, banyak sangat ni. Yang keempat, jangan lenggang, jangan renggang daripada hidup kita ini dengan taubat. Jangan tuan-tuan kata, saya tak buat tak, saya tak bunuh orang, saya tak ngopak pun, masjid sama. Ada masa nak ngopak-ngopak ni. Jangan. Sebab dalam Quran kata, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surah An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang beriman. Orang beriman dah tu. Bukan dia kata wa tubu ilallah jami'an ayyuhal fasiqun, ayyuhal zalimun, ayyuhal kafirun, ayyuhal bahum, ayyuhal zanum, ayyuhal zunah. Tidak sebut begitu. Bertaubatlah kamu pada wahai penzina. Tak, orang beriman. Dia salah dia buat? Tak salah. Orang beriman pun tuan-tuan dia suruh bertaubat lagi. Artinya taubat ni kena melazimi hidup kita setiap hari. Sebab apa? Kita terdedah kepada salah dan silap setiap hari. Ingat tuan-tuan, sesiapa yang ada kereta di kalangan kita, kita akan gilap kereta. Nampak debu sikit, kita akan basuh. Nampak debu sikit, kita akan lap. Nampak debu, kita lap. Dan tuan-tuan boleh beza. Kedai yang ada debu, ada sarang laba-laba dan sebagainya, biasa orang tak masuk kedai tu. Orang nampak serabut. Kedai tu walaupun dia bukan Islam punya, bersih, sambutan bagus, kan, kita tengok berjauh, kedai apa hebat ni, kita akan masuk. Sebab dia bersih. Maka begitulah hati kita. Hati kita tu sentiasa perlu dibersih kerana dia enjin yang menggerakkan amalan kita. Jadi itulah beberapa perkara yang dapat saya sebut dalam tazkirah pada pagi ini. Dan mohon maaf tuan-tuan ambil masa sikit. Jadi kesimpulan saya kata tuan-tuan, bersedialah daripada sekarang untuk menentukan masa depan kita di akhirat dengan mengambil kira perjalanan kita di dunia ini. Ambil kira dunia ini. Jangan kita anggap mati tak ada kena dak. Kebaikan hidup kita di sana tuan-tuan, di barzah, ialah bermula daripada dunia ini. Dan bila saya sebut dunia ini, dia tidak semestinya kita bermula dengan amalan sembahyang sahaja, zakat sahaja, sedekah sahaja. Tapi nilai kerja kita yang kita buat dengan penuh dedikasi,
menjauhi benda haram, menjaga yang fardu, semuanya akan membuat pahala pada kita dan akan menjadi bekalan baik kita di alam kubur. Dan jangan tuan-tuan terlalu mengharapkan orang kirim pahala kepada kita. Tak payah nak harap lah. Takkan kata saya mati tolong buat tahlil deh. Kan? Belum pasti orang tahlil tu dia ikhlas. Kerana sampai tak sampai pahalanya, nombor satu ikhlas. Nombor dua mesti bertepatan dengan sunnah. Dan kalau kawan tu tahlil tak ikhlas, lagu mana tuan-tuan? Kita duduk tunggu juga. Wah, dah siapa-siapa lagu mana cerita? Saya sebut sebagai contoh lah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebut bagaimana Ar-Raba'ah Hadawiyah. Ada malaikat bawa, ada seorang hamba Allah, anak murid dia bermimpi, malaikat bawa dalam talam hadiah istimewa. Raba'ah tanya, ni apa benda ni? Ini adalah merupakan hadiah orang kepada tuan. Maknanya doa orang yang hidup yang mendoakan kepada orang yang mati tu, maka dibawa oleh malaikat dalam bentuk hadiah. Dengan syarat doa tu ikhlas. Kalau doa tu tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf kita dalam berdoa ni, kadang saya tengoklah pengalaman saya, pertama makhraj huruf sebut tak betul. Walaupun dia ikhlas dalam hati tu bagus dah, makhraj huruf sebut tak betul, jadi benda lain. Jadi benda lain. Sebab tu perlu kita jaga. Jadi sekadar itulah kesimpulan saya bukan ceramah pula, kesimpulan dah tu. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan saya pertama sekali mengambil pengajaran daripada apa saya sebut ini dan ikuti dengan tuan-tuan sekalian, dan kita boleh sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati majlis kita ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.